dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan mengekalkan keamanan pada setiap bangsa. Itulah ungkapan almarhum Tunku Abdul Rahman yang disusuli dengan laungan keramat Merdeka, Merdeka, Merdeka tanggal 31 Ogos 1957, 64 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan RTM menyiarkan secara langsung forum perdana Ehwal Islam dari studio utama Yusof, Kompleks Islam Putrajaya. Bersama-sama saya, Riza Ramli dan pastinya Ustaz Nabil Ahmad. Ya. Jadi gandingan dan pasangan Ustaz pada malam ini. Baik. Sudah pastinya kita akan membawa satu topik tentang forum kita pada malam ini yang dinanti-nantikan. Apa pun Ustaz Rizal, hari ini 3 Muharram. Berarti satu lembaran baru telah pun kita buka dan sudah pastinya bertepatan dengan bulan kemerdekaan untuk kita mengorak langkah dan melihat bagaimana untuk kita mencapai objektif dan tema bagi sasaran kita pada tahun ini. Iaitu manhaj Rabbani, Ummah berkualiti. Dan pada masa yang sama Ustaz Nabil dan tuan-tuan, kita berada pada bulan kebangsaan. Pada 7 Ogos 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan bulan kebangsaan dan jalur gemilang. Tak lain tak bukan untuk menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat, yang pastinya menuntut kepada kita cintakan kepada negara. Lantaran pada malam ini Ustaz Nabil, forum perdana Ehwal Islam insya-Allah akan mengorak langkah juga untuk menyuntik semangat patriotisme melalui legasi 1957. Legasi 1957. Itulah tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Dan sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apakah intipati yang bakal kita kongsikan? Dan kita telah pun mengundang 2 orang tetamu istimewa di studio kita pada malam ini. Saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, Profesor Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, UM. Dan panel kita yang kedua, iaitu yang berbahagia saya bersamahah Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walau di mana juga anda berada, boleh tonton kami secara langsung di TV1 maupun di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun di rtmklik.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, kita buka gelanggang forum perdana dan saya serahkan kepada Ustaz Rizal. Baik, terima kasih Ustaz Nabil, rakan moderator pada malam ini yang telah memperkenalkan panelis kepada anda semua yang pastinya akan mengupas tajuk Legasi 1957. Baiklah tuan-tuan puan-puan, dalam segmen bingkisan tadi kita telah melihat bagaimanakah pejuang-pejuang tokoh ulama tanah air negara yang telah terlibat bersama-sama mempertahankan tanah air kita untuk menyambut ataupun untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini adalah satu anugerah daripada Allah SWT yang diperoleh daripada jerih-perih tokoh-tokoh ulama terdahulu yang bersama-sama berganding bahu untuk mencari kejayaan ataupun kemerdekaan. Jadi untuk sebagai pembukaan pada malam ini, saya nak pergi kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli. Apabila kita sebut tentang nikmat yang perlu disyukuri Prof Datuk, bagaimana pada malam ini sebagai asasnya kita nak memberi penerangan kepada generasi pasca merdeka ini, apa yang sepatutnya mereka buat, yang mereka perlu buat sebagai tanda mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara moderator, sahabat saya bersama Datuk Mufti, rakan-rakan sekalian dan para penonton semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini dalam kekangan masa dan juga pandemik, kita dapat bertemu di studio dan online ataupun on air untuk membincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan legasi 1957. Secara ringkas, balik kepada apa yang ditanya oleh saudara moderator kepada saya tadi, iaitulah apa pengisian yang sepatutnya ada yang perlu diisi oleh generasi pasca merdeka ini. Saya teringat suatu firman Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu menggambarkan bagaimana kesan pada negara
hasil daripada penjajahan. Ayatnya ringkas saja yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Naml yang menggambarkan dalam firman-Nya, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ayat ini menyebutkan tentang suatu ketika pada zaman Nabi Sulaiman ada satu maharaja, maharani lah, kerana raja itu wanita, memiliki suatu kekuatan bala tentera yang menyatakan sewaktu Nabi Sulaiman mahu sampai ke kawasan dia, para penasihatnya nasihatkan supaya lawan. Tapi dia cakap tidak. Apabila innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, para penguasa ni apabila dia masuk sesuatu daerah, suatu perkampungan, suatu negeri, suatu negara, dia akan memusnahkan apa yang ada dalam negara ini kerana mengikut cita rasa dia. Dan waja'alu a'izzata ahliha adillah, menjadikan penduduk negara itu akan kehinaan. Jadi dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam firman ini benar-benar berlaku. Zaman sebelum kemerdekaan, Masya Allah, generasi dulu, orang tua kita, para alim ulama kita, ibu bapa kita menghadapi suasana yang kalau kita baca buku sejarah, tidak upaya untuk kita gambarkan kepahitan, keperitan dan bagaimana kezaliman jadi mangsa dan sebagainya yang dihadapi oleh mereka. Jadinya, itu kisah lama, kisah sejarah. Dan sekarang kita telah merdeka. Apa yang patut kita lakukan? Yang pertamanya sudah tentu kita memulihkan apa yang telah rosak, yang telah dilakukan oleh para penjajah mengikut acuan kita sendiri. Alhamdulillah, kita diberikan satu tanah air yang mana dihormati oleh berbagai bangsa. Saya ingat masa saya pergi belajar, masa saya buat master di Jordan, Masya Allah, ada hartawan-hartawan datang pada musim panas, dia datang ke Jordan, masa saya sambung belajar di master di Jordan, datang menawarkan, tanya, "Enta min wain?" Saya cakap, "Ana min Malaysia." "Masya Allah, Malaysia, Masya Allah, Malaysia." Dia beritahu, "Saya ada duit, Kuwait punya dinar mahal." Masa tu kalau tak silap dekat 10 sebelah ringgit kita lah, satu dinar je. Dia kata, "Saya nak bagi kerana awak orang Malaysia." Saya kata, "Saya tak boleh terima zakat kerana saya telah dibiayai oleh kerajaan datang sambung belajar." Apa yang saya nak sebutnya ialah gambaran mereka bahawa Malaysia ini adalah merupakan salah sebuah negara yang ada identitinya sendiri. Dan ini peristiwa ini berlaku sekitar 20 tahun dulu. Bagaimana mereka menghormati negara kita. Jadi, mesej yang nak disampaikan ialah, pertama, sekiranya kita datang dan kita bertemu dengan orang-orang di luar negara, mereka puji, mereka bangga dengan Malaysia. Inilah yang kita nak. Setelah kita merdeka, kita dapat bawa identiti Malaysia ini di mana juga kita pergi, terutama sekali luar negara. Yang keduanya adalah kita mesti ambil iktibar bagaimana yang yang berlaku dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu dapat tawaran pergi ke Habsyah, baginda tidak begitu happy untuk pergi ke Habsyah, sehinggalah dapat ke Madinah, maka baginda dapat dan memanfaatkan peluang tersebut. Maknanya apa? Bila dapat kemerdekaan di Madinah, baginda mengisi kemerdekaan itu dengan program ekonomi, program kemasyarakatan, program-program antarabangsa dan sebagainya. Itu saja dulu. Baik, terima kasih Prof Datuk atas mukadimah bagaimanakah generasi pasca merdeka pada hari ini perlu melihat kembali bagaimana kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita dan tanpa kita melupakan pejuang-pejuang terdahulu. Saya bersama apabila sebut kemerdekaan tanah air, fokus sebelum 31 Ogos 1957 adalah bagaimana kita mencapai kemerdekaan. Itu fokusnya. Tetapi selepas 31 Ogos 1957, fokusnya adalah untuk mengisi kemerdekaan itu. Inilah yang telah kita lalui dalam tempoh 64 tahun. 6 dekad telah berlalu, telah kita nampak segala aspek pembangunan, ekonomi dan sebagainya. Namun pada pandangan saya bersama, adakah cukup sekadar itu? Apakah lagi mungkin ada pengisian lebih penting yang perlu diisi untuk generasi pasca merdeka ini? Apa pandangan saya bersama? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih saudara moderator Fadil Ustaz Rizal Ramli, tuan guru saya Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Dalam kita membicarakan untuk mengisi kemerdekaan, memang kita ikuti dan kita belajar dalam sejarah satu pembangunan yang pesat berlaku di negara kita selepas kita mencapai kemerdekaan dari pelbagai aspek, ekonomi, pembangunan fizikal, pendidikan, dan pelbagai sektor, even perundangan, kita memang membangun dan dapat mengatasi beberapa buah negara lain dari aspek-aspek berkenaan. Tapi selepas 64 tahun kita membangun negara ini, maka di sepanjang proses itu kita juga mempelajari banyak perkara yang perlu kita sentiasa ingati dan perlu sentiasa kita ambil perhatian, bahawa dalam membangunkan sesuatu negara itu, aspek-aspek fizikal itu bukan hanya semata tumpuan situ sahaja. Ada aspek lain yang juga perlu diambil perhatian, iaitu aspek yang berkait dengan kerohanian, yang berkait dengan akhlak. Yang ini perlu dibangunkan bersama seiring dengan pembangunan fizikal yang saya sebutkan tadi. Dan ini saya rasa kita ada sedikit kekurangan dalam bab ini apabila kita menghadapi situasi dalam jatuh bangun negara kita ini sepanjang kemerdekaan ini. Kita juga dihidangkan dengan pelbagai masalah-masalah sosial yang kita hadapi dari semua peringkat. Masalah sosial dari remajanya, dan termasuk peringkat ahli-ahli politik pun ada masalah sosial ni juga sebenarnya, yang kita dedahkan dalam laporan-laporan akhbar tentang corruption dan sebagainya. Ini memberi satu signal kepada kita dalam membangunkan negara kita ini. Kita telah miss satu perkara, iaitu pembangunan kerohanian yang tidak seimbang dengan pembangunan fizikal yang cuba kita bawakan di negara ini. Kita boleh berbangga sebenarnya dengan pembangunan yang ada, dan memang kita bangga pun dari sudut fizikalnya dalam semua sektor. Tetapi aspek kerohanian tadi, itu yang perlu kita timbangkan untuk kita seimbangkan pembangunan tadi, supaya dalam membangunkan apa yang kita nampak itu juga kita iringi dengan perkara yang kita tidak nampak dari sudut kerohanian, kita panggil itu. Sebab agama ini, kalau kita lihat dari sudut agama pula, kejadian manusia ini terdiri daripada jasad madi yang kita nampak, dan satu lagi ruh. Itu yang kita tidak nampak. Jadi pembangunan jasadi, pembangunan material, kalau tidak diseimbangkan dengan pembangunan roh, maka pembangunan itu pembangunan yang cacat. Dan untuk menggabungkan dua ini, maka itu datangnya peranan agama tadi. Oleh kerana itu, dalam membangunkan sesebuah negara, membangunkan sesebuah tamadun, peranan agama itu adalah juga sangat penting untuk dilihat. Di mana duduknya agama dalam pembangunan itu. Kerana agama itu yang mengikat antara jasad dengan ruh tadi. Sebab agama ini dia bersifat wahyu. Kerana pembangunan fizikal, ada aspek-aspek yang tak boleh kita fahami secara fizikal. Kita perlu kepada bimbingan wahyu, perlu kepada bimbingan agama bagi memastikan pembangunan fizikal berkenaan bangun dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat dalam ini pun, kita dalam musim hijrah Rasul lagi Ustaz Rizal, kita lihat dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW, perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ialah pembangunan rohani tadi. Di sepanjang perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah dan siri peristiwa yang berlaku di tengah-tengah jalan itu, banyak aspek-aspek yang kita boleh belajar. Sebenarnya apa yang ingin dibangunkan oleh Rasulullah pada masa itu ialah aspek kerohaniannya, membangun spiritual para sahabatnya, supaya mereka ini mempunyai satu daya juang yang tinggi, dan bagi membolehkan mereka ini membangunkan tamadun Islam seterusnya. Dengan ketinggian kerohani inilah, berbekalkan kerohani yang tinggi inilah, maka kita lihat apabila Rasulullah dapat membina masyarakat di Madinah, masyarakat itu telah bangun sebagai sebuah masyarakat yang sangat bertamadun,
yang tidak pernah ada di atas muka bumi pada masa itu, yang sebuah masyarakat yang kita panggil masyarakat madani, masyarakat yang sangat tinggi tamadunnya, tinggi akhlaknya, sehingga menjadi satu rujukan kepada pihak-pihak lain. Jadi inilah aspek yang perlu kita pastikan dalam kita membangun negara kita ini. Kita ada unsur roh yang perlu kita bangunkan, dan itu tak dapat tidak mesti dengan mengambil kira hal-hal agama yang saya sebutkan tadi. Baik, itu tadi pentingnya pengisian rohani ya. Di samping kita melihat pengisian secara fizikal itu, pengisian rohani sangat penting untuk membina akhlak yang terpuji supaya kita tidak ada gunanya pembangunan itu hebat tetapi rakyatnya terlibat dengan hal-hal yang tidak berintegriti. Baik Ustaz Nabil, mungkin ada sesuatu yang ingin dilanjutkan lagi perbincangan kita. Silakan. Baik, kita nak mengalul-alulkan semua penglibatan daripada rakan-rakan kita yang menonton, sama ada di TV1 maupun di Facebook JAKIM. Terutama di Facebook JAKIM, kita mengharapkan ada perkongsian dan juga mungkin ada komen daripada anda semua tentang satu luahan daripada legasi 1957 ini. Apa yang kita nak gambarkan kepada generasi demi generasi untuk kita coretkan. Dalam masa yang sama, saya nak berkongsi dengan anda semua tentang watak-watak pejuang tanah air, terutama mereka dalam kelompok agamawan, dan mereka memberikan satu nilai kesedaran kepada masyarakat untuk bangkit daripada terus ditindas, bahkan dicabut hak mereka. Saya bawakan kepada anda sebagai contoh Tok Janggut, nama yang cukup masyhur. Tapi nama sebenarnya ialah Haji Mat Hassan, Panglima Mak Munas, yang lahir di Kelantan dan merupakan seorang ulama yang memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu. Susulan apabila ada campur tangan daripada pihak penjajah British yang telah pun melakukan satu perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Dan akhirnya dikenakan cukai yang tidak berasas kepada penghuni ataupun kepada masyarakat Kelantan, dan akhirnya mereka bangkit. Pada 24 Mei 1915, Tok Janggut bersama lebih kurang 1,000 orang penduduk di Kelantan telah pun bangkit dan menyerang kubu penjajah British, dan akhirnya Tok Janggut terkorban di sana. Dan masih ramai lagi yang akan saya kongsikan dengan anda tentang pejuang-pejuang agama yang bersama-sama menuntut nilai kemerdekaan. Jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang terus setia bersama kami dalam forum perdana ehwal Islam yang kita bicarakan pada malam ini, legasi 1957. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tadi sempat saya kongsikan seorang pejuang agama yang bersama-sama menuntut kemerdekaan. Seterusnya saya perkenalkan kepada anda Tok Kenali, nama yang cukup masyhur, dan nama beliau ialah Haji Muhammad Yusuf Ahmad. Walaupun beliau tidak terlibat secara langsung dalam mengangkat senjata, tetapi beliau di antara orang yang meniupkan semangat jihad di kalangan umat Islam dan masyarakat Melayu tentang kesedaran hak mereka. Dan paling penting bahawa Tok Kenali banyak melahirkan di antara ilmuwan yang berada di tanah Melayu satu ketika dahulu sehingga sekarang. Pun begitu, kita lihat pula di Terengganu, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong. Nama ini juga cukup terkenal, yang mana dia di antara tokoh ulama yang tersohor yang terlibat secara langsung dalam gerakan menentang British di Terengganu. Susulan perkara yang sama apabila dikenakan cukai yang tidak berasas. Paling penting nak disebutkan bahawa apabila Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong terasa ingin membantu masyarakat ketika itu, apabila timbul perasaan yang tidak puas hati, susulan daripada dikenakan cukai pada tahun 1919. Dalam masa yang sama, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong telah pun ditangkap dan dibuang negeri dan berada di Mekah sehingga akhir hayatnya. Seterusnya ialah Tok Guru Haji Abbas, atau namanya Haji Abbas Muhammad, seorang yang alim, seorang yang faqih dalam bidang agama. Pun begitu, beliau tidak terlibat secara langsung dalam apa-apa jua genjatan senjata yang berlaku menentang pihak British, tetapi beliau turut menyumbang dari sudut pemahaman Islam, dan beliau juga di antara orang yang memperluaskan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan seringkali membahaskan persoalan-persoalan cabang yang ditimbulkan oleh golongan muda. Apapun, beliau banyak membantu masyarakat tempatan untuk tidak ditindas oleh penjajah British. Kita berpindah ke negeri Pahang. Tok Kupaloh, ataupun namanya Syed Abdul Rahman Muhammad Al-Idrus,
seorang yang cukup alim. Dan saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, Tok Kupaloh mendapat pendidikan secara langsung daripada ayahandanya, iaitu Tok Ko Tuan Putih. Dalam masa yang sama, beliau sempat belajar di Mekah dan apabila pulang, beliau mendirikan sendiri sebuah pondok yang menarik perhatian masyarakat Pahang, Kelantan dan juga Terengganu ketika itu. Dan akhirnya, sesuatu yang cukup istimewa yang disebut sebagai karamah, satu kemuliaan yang ada pada Tok Kupaloh, apabila satu perbincangan untuk diselesaikan antara perkara yang boleh menimbulkan kekacauan, perbincangan itu diadakan di atas kapal pihak British. Dan perbincangan itu terpaksa ditangguhkan kerana kapal yang sedang dalam keadaan stabil tiba-tiba sengit apabila Tok Kupaloh membetulkan serbannya. Seterusnya ialah Kiai Saleh. Tak kurang hebatnya orang yang berada di selatan tanah air apabila Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Abdul Karim di antara orang yang mencetuskan rasa kesedaran dan membela hak orang Melayu, bahkan hak-hak Islam apabila pihak komunis atau bintang 3 telah pun merampas hak mereka. Dan paling penting, kemuncak penentangan kepada pihak komunis dan bintang 3 ini ialah apabila mereka melakukan nilai kekejaman yang amat nyata, membunuh orang ataupun penduduk di kota Muar dan juga Batu Pahat ketika itu. Dan paling tragis ialah mereka mengganggu sesi ataupun dalam keadaan solat berjamaah di surau-surau dan mereka mencemarkan kemuliaan surau dengan menyembelih babi-babi dan dibiarkan begitu sahaja. Dan inilah dia di antara orang yang mencetuskan rasa kesedaran yang sepatutnya kita kena memuji usaha-usaha yang dilakukan. Tunggu apa lagi kalau kita hanya berpeluk tubuh? Jom sama-sama kita ikuti perbincangan bersama dengan Ustaz Rizal. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Banyak perkongsian maklumat tadi memaparkan kepada kita tokoh-tokoh pejuang, ulama terdahulu yang sama-sama untuk menuntut kemerdekaan, untuk menghalang penjajahan dalam negara kita. Prof Datuk, kita dapat lihat gambaran tadi, tokoh-tokoh ulama tadi bila kita dapat rumuskan mereka inilah sebagai tonggak di hadapan. Mereka ini sebagai agen perubahan kepada masyarakat, memberikan semangat, malah bukan sekadar mereka memberikan semangat, mereka juga penyusun strategi dalam peperangan tersebut dan terlibat secara langsung. Jadi yang kita cuba nak bincang pada malam ini, Prof Datuk, bagaimana generasi pasca merdeka ini, sebab mereka bukan lahir pada zaman itu, mereka lahir segala-galanya cukup dan aman, jadi bagaimana mereka perlu belajar dan meresapi segala semangat yang ada supaya mereka juga boleh bersemangat walaupun tidak mengangkat senjata. Prof. Okey. Terima kasih saudara moderator. Apa yang kita telah lihat daripada paparan tadi cukup menarik, menggambarkan kepada realiti bagaimana pejuang-pejuang dahulu terdiri daripada kalangan para ilmuwan dan agamawan terlibat menyumbang kepada kemerdekaan negara. Dan apa yang kita bercakap sekarang ialah pasca setelah kita peroleh kemerdekaan dan saya bersamahan Datuk Mufti telah menyebut tadi, iaitulah pengisian rohani keagamaan itu adalah perkara yang cukup penting. Jadi saya mungkin nak tambah dan sehubungan dengan soalan daripada Tuan Moderator ni. Sekarang ini memang dah jadi fenomena macam tu. Dulu ayah kita hantar kita pergi sekolah, cikgu rotan pun tak ada hal. Dan kerana cikgu rotan berkali saya sekarang boleh jadi macam ni. Boleh jadi profesor. Boleh jadi profesor. Naik atas denda, tak boleh jawab soalan denda, kemudian seorang buat salah kotor dalam kelas, semua berdiri dan sebagainya lah. Hari ini even kat universiti pun belum tentu kalau kita buat begitu mak ayah tu akan reda. Keadaan telah berubah. Okey, baiklah, keadaan telah berubah. Meskipun begitu, kita mesti transform supaya keadaan berubah ini boleh dimanfaatkan ke arah mengisi kemerdekaan. Itu yang saya rasa menjadi tanggungjawab. Nak patah balik seperti zaman atuk nenek kita dulu, orang kata memang patah balik ke belakang lah. Orang sebut zaman sekarang ni U-turn. Jadi sudah menjadi sesuatu yang mustahil. So mari kita lihat bagaimana perkara yang perlu kita isi. Sebab itu lama sudah saya cakap di dalam banyak-banyak platform, subjek sejarah, minta maaf lah kalau orang kata saya ni ekstrim, subjek sejarah ni patutnya juga menjadi subjek wajib kepada lulus mana exam. Bukan, ialah bahasa Melayu tu
memang satu keperluan lah. Ini subjek sejarah ini bukan jadi subjek pilihan. Jadi ada orang tak tahu apa sejarah. Tak kenal apa tokoh negara. PM pun dia tak kenal. Yang lepas-lepas pun dia tak kenal. Apa hal duduk dalam negara Malaysia tak tahu tokoh-tokoh yang membina sejarah ini yang telah berjuang sampai ke tahap kemerdekaan. Mereka tu dibunuh, diseksa dan sebagainya. Jadi mesti kita review balik subjek-subjek yang membawa kepada gambaran sejarah perjuangan-perjuangan lepas ini perlu menjadi satu subjek asas dan jadi satu subjek wajib, kerana kalau kita tak tahu memang kita tidak cinta, ya. Yang keduanya adalah perlu kita terapkan sebagaimana yang pernah dulu saya ingatlah masa saya belajar dulu ada satu subjek, tapi tak tahulah relevan ke tidak nama subjek tu hari ini, iaitu tata rakyat. Subjek tata rakyat tu dalam buku tu ceritanya Ali Ramasamy, apa satu lagi, Acong ke Asing ke gitu. 3 komponen bangsa ni sentiasa menjadi contoh. Sekarang ini kita telah membina satu gap, agama menjadi gap, bangsa menjadi gap, dan telah tidak bentuk satu bangsa Malaysia yang sepatutnya mendukung kemerdekaan yang kita isi untuk membina keharmonian. Yang ketiga yang mungkin saya nak boleh tambah sikit lagi ni, iaitulah dalam mengisi kemerdekaan ini, kita para pakar, saintis, sarjana dan sebagainya sepatutnya berkhidmat dalam penyelidikan dan research ke arah memberi impak. Impak bukan impak naik pangkat. Impak research itu kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu dalam masyarakat. Itu ialah kot dulu, ya. Terima kasih. Saya menunggu masih ada sambungan lagi tu, sebab bila profesor berkata dia lain. Baik, terima kasih Prof Datuk. Cantik, maksudnya subjek sejarah tadi kita lihat sepatutnya perlu diberikan perhatian. Betul, itulah realiti yang berlaku. Ramai dalam kalangan muda-mudi yang mungkin tak kenal tokoh-tokoh pejuang tanah air. Sebagaimana yang tadi dedahkan, yang tadi paparkan oleh Ustaz Nabil tadi, tokoh-tokoh ulama yang sepatutnya kita perlu kenali. Baik, Sahibu Samah, bila sebut ulama, ya, kita melihat tadi ramai tokoh-tokoh ulama yang berperanan penting pada suatu ketika dahulu. Malah mereka ini juga sebagai penasihat kepada sultan. Ya, contoh Tok Kupaluh juga. Tok Kupaluh sebagai penasihat kepada Sultan Terengganu pada ketika itu. Jadi pada ketika ini, Sahibu Samah, bagaimana sebenarnya kedudukan, peranan dan kefungsian ulama itu perlu diluaskan lagi, ya, bukan sekadar kepada soal hal hukum syara, mungkin lebih luas melibatkan dasar-dasar, pembentukan dasar kepada negara. Pandangan Sahibu Samah. Ya, kalau mungkin saya boleh sentuh soalan ini, saya boleh masuk dari sudut kerjasama antara ulama dan umara dalam sebuah pembangunan negara. Ini sangat penting kalau kita mau relatekan balik dengan apa yang saya sebutkan di awal tadi, peranan agama dalam pembangunan negara. Maka apabila kita bercakap tentang peranan agama, maka kita akan terlintas kepada siapa yang membawa agama itu, yang akan memandu manusia dalam konteks agama, iaitu para ulama. Manakala umara berperanan sebagai membangunkan negara, memimpin negara dalam bentuk yang kita tengok dari sudut fizikal, dan ulama pula membangunkan negara, memberi nasihat kepada umara dalam bentuk perjalanan pembangunan itu mesti perjalanan yang seimbang, yang dipandu oleh wahyu, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dari sudut itu, maka peranan ulama dalam membangunkan sesebuah negara bukan hanya terhenti kepada ibadat-ibadat harian yang kita fahami. Sebab seolah-olah sudah jadi macam satu kefahaman, apabila disebut ulama itu, maka peranannya setakat itu. Yeah. Yang melibatkan solat, yang melibatkan puasa, yang melibatkan zakat, haji dan sebagainya. Itu telah disempitkan peranan ulama. Kerana kalau kita lihat dalam sejarah kemerdekaan tanah air kita, sebagaimana dibentangkan tadi oleh Ustaz Nabil, peranan ulama, tokoh-tokoh ulama kita kenali, seperti Tok Kenali, seperti Tok Kupaluh tadi, seperti Haji Ibrahim Limbong, seperti nama-nama disebut oleh Syekh Abdullah Fahim contoh. Mereka ini adalah tokoh-tokoh ulama yang terkenal pada masa itu, tapi mereka turut terlibat dalam membangunkan semangat untuk menentang penjajah pada masa itu. Artinya ulama telah terlibat sama pada masa itu dalam
menentukan hala tuju negara ini dalam konteks pada masa itu, aimnya, tujuan pada masa itu tentulah untuk memerdekakan negara inilah, untuk mencapai kemerdekaan. Jadi itu konteks masa itu, sebagaimana Ustaz Rizal sebutkan tadi. Tapi selepas kita mencapai kemerdekaan, untuk kita membangun negara ini, sepatutnya peranan ulama tadi dibawa terus, bukan dihenti setakat itu sahaja. Mereka terus berperanan. Dan kita pun nampak sebenarnya, kita tidak nafikan dalam proses pembangunan negara kita sekarang ini, kita lihat banyak peranan ulama. Tetapi kita mahu supaya peranan ulama ini bukan semata-mata dalam sektor yang disebutkan tadi, tapi perlu dilibatkan sama dalam pembinaan dasar-dasar negara yang penting-penting. Contohnya, kalau dasar-dasar negara yang terlibat seperti dasar pendidikan, dasar-dasar utama negara, ini sangat penting untuk dilibatkan ulama dalam menentukan dasar pendidikan negara, kerana pendidikan itu dia menentukan jatuh bangun bangsa yang akan datang. Sangat penting makna ulama terlibat di peringkat itu, supaya mereka boleh memberi pandangan, boleh bagi nasihat dengan kepakaran yang ada pada mereka, bagaimana hala tuju pendidikan negara kita ini bagi kita nak bangunkan bangsa kita pada masa akan datang. Sama juga sebagai contoh dasar ekonomi. Dasar ekonomi, dasar utama kepada sebuah negara. Alangkah baiknya kalau dalam menentukan dasar-dasar ekonomi pun para ulama dilibatkan sama. Kerana kita tahu dalam membangunkan sebuah negara, ekonomi itu antara perkara yang penting. Dan Al-Quran banyak menyebut tentang bagaimana sesuatu negara itu boleh jatuh dengan sebab ekonomi. Ekonomi yang kebiasaannya yang disebut dalam Al-Quran, banyak jatuh sesuatu pemerintahan ketika ekonominya maju. Dia bukan ketika ekonominya jatuh mundur. Banyak ayat Quran, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberi contoh sebuah kampung yang dulunya aman, mempunyai makmur, kemudian jatuh kerana mereka itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diberi pengajaran kepada dasar-dasar ekonomi kita. Baik. Perkongsian yang sangat cantik oleh Saudara Samahah. Bagaimanakah pada ketika ini sepatutnya ulama perlu berperan lebih luas lagi, dan penglibatan para ulama juga perlulah dilihat sangat membantu untuk membuat dasar-dasar negara yang sangat penting. Itulah yang kita harapkan. Terima kasih Saudara Samahah. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak lagi yang kita akan kongsikan kepada anda semua. Jadi saya fikir Ustaz Nabil di sana mungkin ada sesuatu yang banyak lagi input yang ingin dikongsikan kepada penonton kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Terima kasih kepada anda yang menonton kami, dan saya nak berkongsi tentang apa yang telah anda kongsikan di laman Facebook kami. Salah satunya pandangan daripada Salmizi bin Sa'ad. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz Nabil dan semua ahli panel. Sekali merdeka tidak berarti merdeka buat selama-lamanya. Kedua, kita nak capai merdeka adalah susah. Nak kekal merdeka lagi susah. Seterusnya disebut oleh sahabat kita yang seterusnya adalah Hafizul Husni Al-Banjari, ulama pemangkin roh perjuangan kemerdekaan. Dan seterusnya Ikmal Hilman menyatakan bahawa antara ulama yang terlibat dalam kemerdekaan negara ini adalah Syekh Abdullah Fahim, Tok Janggut dan sebagainya. Jika kita caratkan di sini mungkin terlalu ramai dan sudah pasti pengalamannya begitu banyak. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan adalah daripada Tuan Ikmal sendiri, bahawa tokoh-tokoh ulama yang berjuang dalam kemerdekaan berpaksikan akidah yang sahih dari segi fiqh mengikut mazhab Syafi'i, dari segi tasawuf mengikut Imam Ghazali. Bahkan Syekh Abdullah Fahim telah menulis wasiat dan amanat berkenaan dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah di tanah Melayu. Beruntung kita mempunyai orang yang faqih, orang yang alim, mencerahkan kehidupan tentang Islam yang sebenar di muka bumi. Tetapi kita perlu untuk sama-sama menggembelingkan tenaga ini. Tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita nak sambung lagi perbincangan selepas ini. Ya, Legasi 1957. Inilah yang kita bincangkan, Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Saya fikir dalam tempoh perbincangan ini ramai dalam kalangan penonton sana yang mula menyedari betapa peranan tokoh-tokoh ulama terdahulu sangat membantu bersama-sama untuk negara Malaysia ini meniti kemerdekaan. Prof Datuk,
kita baru saja masuk 3 Muharram, ya. Sudah pasti semangat hijrah itu masih ada, sesuai dengan temanya manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Pada pandangan Prof, dengan tema ini, dengan sesuai juga dengan kemerdekaan yang bakal kita sambut pada kali yang ke-64 ini, apa yang masyarakat di luar sana perlu benar-benar faham dan hayati hasrat yang ingin disampaikan yang perlu mereka terjemah dalam kehidupan mereka, Prof? Ya, terima kasih Ustaz Rizal. Ini perlu perbincangan yang panjang. Tak cukup masa malam ni nak cakap pasal manhaj Rabbani, membina ummah berkualiti. Tapi secara ringkas sajalah, ya. Dia punya objektif paling utama yang ingin dibawa daripada manhaj Rabbani ini ialah untuk melahirkan insan yang memiliki kesedaran bertuhan. Itu yang paling utama sekali. Yang mana sesuai dengan prinsip apa yang disebut dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Seolah-olah ia merupakan satu agenda, wawasan besar yang mensyarahkan kepada kepercayaan kepada Tuhan itu. Ya, itu dia punya kanta besar tentang manhaj Rabbani membentuk ummah berkualiti ini. Iaitulah memiliki kesedaran bertuhan, dia sebagai pegawai kerajaan, dia sebagai ahli politik, dia sebagai pemimpin negara, dia sebagai ibu bapa, dia sebagai anak dan sebagai agendanya besar. Ya. Di mana kesandaran agenda besar ini? Sandaran agenda besar ini ada beberapa dalil. Saya pilih satu saja daripadanya. Iaitu kalau dalam bahasa lain saya kata, manhaj Rabbani ini sebenarnya adalah terjemahan nama baru kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Duribat 'alaihimuz zillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Ayat itu panjang lagi. Ayat ini memberitahu kepada kita bahawa kita akan ditimpa kehinaan. Kita akan ditimpa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jatuh, menurun, merosot, kecuali kita memperbaiki 2 perkara. Iaitu yang pertamanya hablum minallah dan yang keduanya hablum minan nas. Hubungan ketuhanan, hubungan kita sebagai anggota masyarakat yang beragama dan juga hubungan kita dengan manusia. Kalau kita buat gambaran, satunya hubungan ke atas dan satunya hubungan landing mendatar. Dua-dua ini, atas dan bawah ini diulas dalam konsep manhaj Rabbani ini. Iaitulah manusia itu baik, bagus sebagaimana Sahibus Samah sebut tadi, apabila ada nilai keagamaan dalam dirinya. Walaupun tidak ada polis, tidak ada penguat kuasa, tidak ada guru disiplin, tapi dia tahu bahawa dia tanggungjawab dengan yang atas, ya. Yang keduanya adalah dengan kemanusiaan, dengan manusia. Berhutang kena bayar, PTPTN pun kena bayar, pinjaman pengajian belajar kena bayar, loan rumah kena bayar. Kerana ini adalah kesedaran Rabbani, manhaj Rabbani yang bawa. Jadi kalau buat kesalahan, katakanlah dekat parking kereta terlanggar, pecah lampu orang tu, tulis kat situ, saya tersilap dan sila hubungi saya untuk kos ganti rugi, walaupun dia boleh claim insurans, kalau dia nak claim lah, ya. Tapi mana Rabbani itu membawa masyarakat sedar tentang Tuhan yang sentiasa mengintai, melihat dan sentiasa dia dipantau oleh suatu kuasa yang mana dia akan menjadi baik. Sekarang ni orang jadi takut bila traffic light merah itu dia tak potong kalau ada polis. Kalau tak ada polis, berapa kali kita hampir nak langgar, kita belah kita hijau, dia datang juga. Minta maaf lah, yang sekarang duk kejar Food Panda, Grab, 2-3 kali juga saya bertempur. Tapi ialah
Alhamdulillah, orang Kelantan kata tidak negara. Nasib baik, ada luck lagi. Ada luck. Tapi Masya Allah, keadaan begitu sebenarnya sia-sia, membazir, usia, merusak. Banyak kerja lah. Banyak kerja, kenderaan rosak, cacat, cedera dan sebagainya. Jadi, rumusannya ialah Manhaj Rabbani membentuk ummah kualiti ini, modus operandinya adalah untuk melahirkan insan yang berkualiti, memiliki kesedaran bertuhan. Sebagaimana prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan. Takat itu dulu. Baik, Alhamdulillah. Walaupun masnya singkat tapi sangat jelas rumusannya. Walaupun perlukan kata kerja tu Prof. Manhaj Rabbani ummah berkualiti tu. Tapi Alhamdulillah dapat difahami dengan sangat mudah analogi-analogi yang ditampilkan. Saya bersama pada ketika ini negara Malaysia kita telah berada pada fasa pemulihan negara. Pelan pemulihan negara. Pandemik COVID yang melanda negara kita ni macam-macam lah. Sistem terganggu. Sistem pendidikan, ekonomi, malah kehidupan sosial masyarakat terganggu. Ada juga kes-kes bunuh diri lah, Datuk. Jadi bagaimana penglibatan peranan ulama boleh sama-sama membantu ke arah merealisasikan pelan pemulihan negara ini supaya benar-benar mencapai secara menyeluruhnya kita boleh mudah-mudahan bebas daripada pandemik COVID-19 ini, Datuk. Saya kira daripada awal lagi apabila kita menghadapi suasana pandemik ini semenjak setahun lebih, semenjak tahun lepas kan, ulama telah banyak peranan dalam memastikan kejayaan negara kita keluar daripada krisis yang sangat kita tahulah yang sangat kritikal sekarang ini. Daripada awal contoh kalau kita lihat antara sektor yang terlibat dan terkesan dengan pandemik ini sektor agama seperti masjid, surau dan sebagainya, yang mana ada sedikit keterhadan untuk memakmurkan masjid dan surau. Tapi ulama di negara kita sama ada yang terlibat dalam pentadbiran agama Islam di negeri ataupun di peringkat pusat di JAKIM telah berperanan besar dalam memastikan walaupun masjid dan surau tidak berfungsi sebagaimana yang sebagusnya, seadanya, yang sepatutnya, tetapi program-program keagamaan itu telah berjalan dengan cara yang dibenarkan oleh SOP oleh MKN. Maknanya ulama kita memang bergerak memastikan agama ini tidak terabai walaupun dengan SOP tertentu. Tapi saya lihat bahawa peranan ini boleh kita tingkatkan lagi dalam situasi sekarang, sebab kalau tahun lepas kita tak dengar kes-kes bunuh diri, tapi tahun ni kita dah dengar mulai kes bunuh diri yang terlibat pun orang Islam pun ramai juga yang terlibat dalam kes ini. Dalam konteks ini kita lihat yang menjadi punca kepada kes-kes begini adalah berkait dengan kerohanian yang rendah dan sebagainya. Apabila mereka stres, tak ada masalah, tak boleh handle masalah, dan mereka akhirnya menjadi ambil jalan pintas bunuh diri. Jadi sektor agama, peranan agama kepada seseorang individu itu sangat penting. Kerana dengan bimbingan keagamaan yang cukup, ini akan dapat menghalang seseorang itu akan ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya. Dan ini perlu bimbingan para ulama. Dan oleh itu saya lihat bahawa dalam situasi sekarang ini para ulama juga perlu bergerak dengan bentuk yang boleh dibenarkan oleh SOP, bergerak memastikan bahawa orang Islam di negara kita ini kuat rohaninya, kuat ketahanan badannya, supaya mereka ini dapat melepasi situasi ini dengan baik. Dan saya lihat kalau saya lah contoh sebab dalam yang terlibat dalam banyak kepatuan dan juga tentang perundingan kepada mereka-mereka yang selalu bertanya soalan yang terkesan dengan situasi ini, memang kita bagi bimbingan itu, bimbingan keagamaan itu kita bagi. Itu di peringkat resmi di pejabat mufti contoh, ada bahagiannya yang menguruskan tentang hal ini. Saya rasa di jabatan agama lain pun sama. Ada unit dan bahagian tertentu yang menguruskan kes-kes begini. Dari situ kita lihat peranan ulama ini sangat luas dalam mengharungi situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bukan semata-mata
dalam aspek pengajaran agama, tapi juga dalam aspek memberi bimbingan kepada masyarakat agar mereka ini terus kental kerohaniannya dan dapat keluar daripada krisis ini dengan baik dan sempurna. Itu satu perkara lah. Kemudian kita juga ada, sebab kalau ulama ini kita lihat ada dua kategori. Satu yang terlibat secara resmi dengan jabatan-jabatan agama dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang tidak terlibat secara resmi. Mereka ini juga sebenarnya memain peranan sangat besar dalam memastikan kerohanian masyarakat Islam ini tidak tergugat dengan situasi yang ada ini. Dan mereka ini juga perlu kita bagi kredit sangat-sangat besar peranan mereka dalam masyarakat. Ya. Sekian. Terima kasih Syekh Samaha. Itulah yang kita harapkan, bagaimanakah ulama-ulama pada hari ini perlu berperanan lebih luas lagi, ya, dan dilihat peranannya itu sangat luas dalam semua aspek kehidupan di dalam negara kita. Insya-Allah. Terima kasih perkongsian tadi. Jadi Ustaz Nabil, ada sesuatu lagi yang kita ingin bawakan kepada penonton, silakan. Tertarik saya dengan pandangan daripada Profesor Datuk Dr. Zulkifli tadi, daripada manhaj Rabbani yang kita gagaskan dan kita bertunjangkan kepada akidah yang satu, sudah pasti untuk melahirkan masyarakat yang bertuhankan kepada Allah. Tuan-tuan, cuba lihat bagaimana Nabi SAW berjaya membentuk generasi yang kuat dan hebat, bukan kerana dengan senjata yang sedia ada, tetapi kerana pengharapan mereka, cita-cita mereka dan matlamat untuk menuju bertemu dengan Allah di jalan yang satu, dengan syahid di jalan Allah. Sebagai contoh, nama yang tidak pernah didendangkan dan mungkin jarang-jarang kita perdengarkan, iaitu Al-Bara bin Malik. Siapakah Al-Bara? Iaitu saudara kandung kepada Anas bin Malik yang merupakan pembantu peribadi Nabi SAW. Semangat juang Al-Bara ini amat digeruni. Bahkan Umar Al-Khattab pernah berpesan kepada panglima perangnya, kalau boleh jangan pilih Al-Bara, bimbang semangat juang ini boleh memudaratkan pasukan Islam yang lain. Kerana apa? Kekuatan yang sedia ada di luar jangkauannya. Nak tahu cerita lebih lanjut? Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, terima kasih penonton yang terus setia bersama kami. Kita bawakan Legasi 1957. Ya, sangat banyak yang telah kita bincangkan bagaimanakah penglibatan, keaktifan tokoh-tokoh ulama terdahulu, dan kita harapkan ulama-ulama pada hari ini, sebagaimana yang telah disentuh oleh panelis tadi, perlu berperanan lebih jauh dan lebih hebat lagi. Prof Datuk, kita dah sampai ke peringkat penghujungnya ini. Ya, 64 tahun telah merdeka. Bagaimanakah dekad-dekad mendatang, 6 dekad akan datang yang memungkinkan generasi pada hari ini untuk melaluinya, Datuk? Ya, terima kasih Ustaz Rizal. Di hujung ni saya nak ambil masa sikit je, iaitulah generasi yang mendatang sepatutnya kembali terikat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut. Di mana saja pergi atas dunia, kita akan berjumpa dengan perkara ini. Iaitulah yang difirmankan oleh Allah. Tuhan menyebut, dia jadikan kita ini, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya. Dia jadikan zakarin wa unsa, laki dan perempuan, kemudian qabail, syu'uban, bangsa, dan qabail. Ini masa tak mengizinkan. Yeah. Tapi ayat ni dalam surah Al-Hujurat menyebut kepada kita, memang kita tak payah lari. 3 kumpulan ini, laki perempuan, bangsa berbagai, kemudian kabilah pun juga berbagai, tak boleh lari. Mana-mana ada pergi. Tapi Tuhan jadikan itu untuk apa? Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu untuk apa? Lita'arafu. Untuk kamu saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Untuk membina hubungan understanding antara satu sama lain. Bukan untuk berperang di antara satu sama lain. Mustahil Tuhan jadikan satu umat saja. Mustahil dijadikan satu benda-benda lain pun kita nak berbagai. Begitulah juga warna kulit manusia, bangsa dan sebagainya. Tapi pokoknya
sebagaimana manhaj Rabbani, iaitulah berasaskan insan bertuhan ini percaya bahawa memang itu sunnah telah dijadikan, tetapi li ta'arafu. Itulah yang kita menaruh harapan dalam bumi Malaysia, tanah air kita tercinta ini, berbagai bangsa, tetapi kita hargai kebelbagaian itu li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Baik Prof Datuk. Baik, saya bersama harapan Datuk pada dekat-dekat mendatang khususnya untuk menjaga agama Islam di Malaysia, Datuk. Mungkin sebagai penutup saya boleh tekankan perlunya kita memberi tumpuan utama kepada pendidikan agama kepada generasi kita, kerana semata-mata dengan hanya semata-mata pendidikan sajalah kita dapat bangkit dan meneruskan hayat sebagai umat yang kuat, umat yang bersatu padu di atas dunia ini dengan pendidikan saja. Kalau kita abaikan aspek ini, kita terdapat melangsungkan survival umat Islam di atas dunia ini. Kemudian yang keduanya, dalam konteks negara kita ini, mungkin saya ingin menyarankan supaya diberi ruang yang selesa dan seluas-luasnya kepada institusi agama dan institusi ulama di negara kita ini untuk mereka ini berperanan sebaik-baiknya. Kita bagi keselesaan kepada mereka untuk bergerak. InsyaAllah mereka akan dapat mainkan peranan mereka yang sebaik-baiknya dan dengan itu akan bagi kebaikan kepada negara kita ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan harapan bersama Datuk Mufti ini dapat direalisasikan. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan, untuk akhirnya perbincangan ini kita persilakan saya bersama Datuk Dr. Luqman untuk memimpin bacaan doa. Silakan saya bersama Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'al khayra a'malina akhirah wa khayra a'malina khawatimah wa khayra ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya bersama Datuk atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, dengan bacaan doa tadi maka perbincangan kita pada malam ini telah berakhir dan berada di penghujungnya. Kita ucapkan terima kasih kepada panelis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof, juga yang berbahagia sahabat bersama Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah atas perkongsian selama 60 minit ini, pelbagai maklumat bermanfaat untuk santapan seisi keluarga kita Selamat Hari Kebangsaan 2021. Selamat berhijrah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz Nabil, ada apa-apa ke nak sampaikan pesanan kepada orang kampung? Kita nak mengharapkan mudah-mudahan apa yang kita bincang sampai ke hati setiap kita, dan sudah pasti kita nak suburkan dengan ilmu. Mudah-mudahan kita bertuhankan dengan Allah dan kita tidak akan sesat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Baik, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.